Bagi Allah Ta'ala, perjanjian Hudaybiyah ni suatu kepentingan untuk hamba dia faham asal agama ni penyebaran, dan peperangan sebenarnya penghalang bagi penyebaran agama. Oleh kerana itu, apabila ada saja perjanjian genjat dan jatuh, gunalah kesempatan itu untuk sebar agama. Sebab agama Allah ni akan menjadi kuat apabila berlakunya penyebaran. Manusia bila dia kenal Allah Ta'ala melalui kalamullah, manusia akan beriman pada Allah. Dan peperangan itu sekadar menyelamatkan keadaan, bagi mengembangkan agama dengan cara penyebaran agama Islam. Jadi pentingnya perjanjian Hudaybiyah ini sangat penting. Ini hikmah yang Allah Ta'ala ada. Jadi semasa balik daripada Hudaybiyah, perjanjian telah dibuat, di antaranya genjat dan jatuh. Kalau balik waktu malam, ada lebih kurang 80-70 orang kafir buat serangan hendak terhadap umat Islam. Jadi umat Islam yang masa tu, walaupun tidak ada jatuh, 1,400 orang dapat tangkap mereka itu. Tapi oleh kerana teringat ini merupakan perjanjian, kita dalam tempoh perjanjian, dilepaskan saja. Perasaan jaga perjanjian ini, mereka lepaskan saja. Jadi Allah bagi kepada mereka ilham, jangan apa-apakan. Kalau tidak, genjat dan jatuh dia akan terbatal. Jadi habis maksud untuk sebar agama. Allah Ta'ala beritahu wahwallazi kaffa aydiyahum ankum. Allah lah yang menghalang tangan-tangan kafir daripada bunuh kamu semasa mereka ingin buat serangan. Dan Allah Ta'ala juga halang tangan kamu daripada bunuh mereka untuk meneruskan perjanjian. Bila berlaku bi batni Makkah, di sempadan Mekah dengan kuasa Madinah. Min ba'di an adfarakum alaihim, setelah mana Allah bagi kuasa kamu menawai mereka. Setelah mana Allah bagi kuasa pada kamu dapat tawai mereka, tapi kamu tidak bunuh juga mereka demi jaga perjanjian. Kerana dalam perjanjian ni dapat sebar agama. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Ta'ala Maha memerhati terhadap apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala beritahu sebenarnya memang layak orang kafir Mekah diperangi sebab angkara sifat-sifat buruk mereka. Sini Allah beritahu orang Islam di kalangan sahabat Nabi nak perang tu dengan alasan-alasan yang dia beritahu tu memang benar, layak untuk perang. Tapi Allah tidak izinkan perang kerana sesuatu ada di sebalik keizinan, iaitu orang Islam yang duduk gelawat dengan orang kafir Mekah ni akan terbunuh. Itu masalah sebenar. Sebab di mana-mana saja peperangan berlaku, caranya orang Islam jangan ada langsung, jangan ada, kena bawa balik aku. Ni masalahnya orang Mekah ni memang majoriti dia orang kafir, tapi ada keluarga-keluarga yang masih lagi jaga menaung kepada orang Islam daripada anak-anak dia. Tak perlu pergi ke Madinah, duduk di sini, dia akan jaga sebagai naungnya. Jadi ada juga ramai di antara orang-orang di Mekah ni dia Islam, tapi tidak ingin berhijrah ke Madinah kerana keluarga dia jaga dia. Dan para sahabat Madinah tak tahu siapa dia, sebab tidak bergaul dengan mereka. Mana kalau dicetuskan peperangan, tentu sekali sesama Islam akan berbunuh-bunuhan. Dan bila bunuh orang Islam, jadi apa akan jadi? Tengok orang Islam dibunuh sama sendiri tanpa diketahui. Oleh kerana itu Allah Ta'ala tidak izin mereka perang. Kerana orang Islam ada rupanya dalam Mekah ni yang tidak berhijrah ke Madinah. Yang orang Islam Madinah ni tak sedar, tak tahu pun. Perkara kedua, Allah Ta'ala nak jadi orang Mekah ni lepas pada 2 tahun ni jadi Islam lah. Ni perkara kedua. Orang ni tak sedar bunuh lah dia sebab 2 tahun lagi dia masuk Islam. Hak patut mati tu mati dah. Masuk perang Badar mati, mana perang lain-lain mati, hak tu mati dah. Kepala-kepala pengak tu memang mati, hak tu memang tu neraka. Hak ni hak masih keras lagi ni, keras masa hari ni saja. Tidak lama lagi hati dia akan lembut. Setelah mana kamu balik ke Madinah, kamu sebarkan agama Islam, maka dengan sebab ini mereka akan jadi lembut. Hati mereka akan jadi lembut. Mereka tidak berani lagi menentang Islam. Bukan saja hati orang kafir Mekah dilembut, hati orang lain pun akan jadi lembut. Sebab bila mereka dapat sebarkan agama dengan mudah, tidak ada lagi perangan, maka Quran akan didengar. Situ orang akan dengar Quran, sini orang akan dengar Quran. Dan kebenaran Quran apabila dengar, hati manusia akan jadi lembut. Sekerahkah hati pun apabila dengar Quran akan jadi lembut. Jadi apabila penyebaran Al-Quran, apabila Al-Quran ni dibaca pada setiap orang,
maka mula berubah hati dan fikiran mereka. Masalahnya mereka menentang agama ni kerana mereka tak dengar apa Al-Quran, tidak tahu tu kebenaran Al-Quran, kerana berlakunya peperangan. Jadi oleh kerana itu kami tidak luluskan, tidak takdirkan perang pada masa Hudaybiyah ni, walaupun memang layak mereka diperangi kerana dua. Pertama sekali kerana ada umat Islam segelintir di sini, dia kamu tak tahu, lalu kamu akan bunuh mereka. Yang kedua, umat kafir ni 2 tahun lagi dia akan masuk Islam, dia akan berubah hati dia akan jadi lembut. Oleh kerana itu jangan perangi mereka, sebab mereka akan jadi sahabat setia kamu. Dan berlaku sungguh. Pertama Allah akan beritahu kenapa orang kafir Mekah layak diperangi. Kemudian Allah akan beritahu kenapa mereka tidak perlu diperangi sekarang ni. Humul ladina kafaru, mereka lah orang kafir lagi. Wasaddukum 'anil masjidil haram, yang menghalang kamu daripada guna masjid haram. Wal hadiah, dah halang kamu daripada hidayah. Wal hadiah, dah halang binatang-binatang kamu untuk dikorbankan. Lalu makufan, tertahan binatang itu min ayyamullah, sini muqaddami, min ayyamullah mihillah, daripada sampai ke tempat korban sebenar di tanah haram. Maka oleh kerana perangai-perangai seperti ini, maka memang dia tu golongan yang layak diperangi. Allah Ta'ala sebut ni merupakan golongan yang layak diperangi, kerana mereka tu kafir dan mereka menghalang kamu daripada masuk penjara untuk buat tawaf, dan menghalang binatang-binatang kamu untuk sampai ke tempat dia untuk disembelih. Tapi tidak perang apa, walaula rijalun mu'minun. Ini sebab dia. Kalau tidak kerana lelaki yang beriman dan wanita beriman yang ada dalam Mekah, lam ta'lamuhum, kamu tak kenal mereka tu, sebab mereka dinaungi oleh kaum kafir. Kalaulah tidak kerana mukmin dan wanita yang mukminah duduk dalam kalangan keluarga Mekah, dia beriman dan kamu tidak kenal mereka, kalau tidak antata'uhum, kamu akan membunuh mereka dengan sebab tidak kenal. Lalu dengan sebab bunuh itu fatusibakum minhum ma'arrah, maka kamu akan ditimpa dengan sebab bunuh mereka ma'arrah, malu besar atau musibah besar, bi ghairi ilmi, tanpa pengetahuan. Nah, kalau tidak kerana ni, kami akan luluskan, kami akan takdirkan peperangan. Yang kedua, kenapa kami tidak luluskan peperangan? Ini ialah kedua, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, supaya Allah boleh memasukkan ke dalam agama Islamnya sesiapa saja yang dia kehendaki di kalangan orang Mekah ini juga, supaya Allah Ta'ala boleh memasukkan ke dalam agama Islamnya, rahmatnya sini agama Islamnya di kalangan man yasha, yang Allah kehendaki di kalangan orang Mekah ini juga akan tukar akidah dia, tak lama lagi. Jadi kerana mereka akan jadi orang Islam, dan kerana Islam pada sini, walaupun kamu telah berjanji bai'ah untuk mati, Allah tidak takdirkan. Kemudian diulangi semula. Ini lawi adah li adil li bu'dil adil. Ini lawi adah dia. Law pertama tu diulangi semula. Kerana Allah Ta'ala beritahu dua perkara yang menyebabkan tak patut kamu perang. Kalaulah tidak ada dua-dua ni, law tazayyanu, jika mereka hidup berasing. Mana orang Islam duduk suku, hidup atas bukit lain. Hak tu kawasan bukit, kawasan Mekah ni memang kafir. Hak Islam duduk bukit lain, dia dapat pendapat lain. Kalaulah mereka berasing duduk, la'azabna alladhina kafaru minhum, kami akan azab orang kafir Mekah ini azaban alimah, azab yang memedihkan. Kami akan luluskan peperangan. Tapi tak ada Allah orang Islam duduk lewat dengan orang kafir. Ya, kamu tidak sedar, kamu tidak tahu, kamu akan bunuh mereka. Kalau tazayyalu, jika mereka duduk berasing, tinggal tahu kafir saja, bahawa Allah Ta'ala akan azab mereka. Izja'alani la'azabna, jadi izja'alal ladina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Izja'alani muta'alliq dengan la'azabna, jadi saya kami akan azab kaum kafir. Izja'alal ladina fi qulubihimul hamiyah, ketika Allah Ta'ala jadikan ke dalam hati orang kafir itu hamiyah, sombong. Hamiyatul jahiliyah, sombong itu tak mengaji. Sombong iaitu sombong itu tak mengaji, tidak mengaji wahyu. Iaitu dalam masa nak buat nak buat tulisan perjanjian, Nabi suruh sahabat dia tulis. Sahabat tulis bismillah. Dia kata apa bismillah ni? Kita tak rasa dengan bismillah. Bismillah tahu tulis.
daripada Muhammad Rasulullah. Tak perlu tulis Rasulullah, sebab kalau kami tahu Rasulullah dia, kami tak akan lawan dia Muhammad saja. Itu di antara sifat-sifat kasar yang berlaku semasa tulis pemeterai perjanjian. Semasa perjanjian nak ditulis tu, begitu sekali kerahnya orang kafir. Sebab dia tak terima. Lapar bismillah pun tak terima, lapar Rasulullah pun tak terima. Sehingga sahabat yang menulis kata, saya tak akan sapu kalimah ni. Sebab saya tak akan sapu, sebab inilah Rasulullah benar dan inilah Allah Ta'ala. Nabi kata, mana kata itu? Tunjuk, aku tidak tahu. Maka sahabat kata, ini Rasulullah. Maka Rasulullah sapu sendiri nama dia, Rasulullah. Rasulullah sapu sendiri nama dia. Bismillah sapu juga. Asal bersetuju untuk berdamai, jangan perang saja. Biar nama-nama ni tak apa, kita abaikan saja. Allah Ta'ala beritahu, sepatutnya mereka masa ni pun patut kita berangi kerana sifat jahiliah mereka. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Allah Ta'ala lalu menurun sakinah, tenang menghadapi suasana dan keadaan. Kepada Rasulnya boleh menerima keadaan ini. Wa ala mu'minin, dan para mu'min juga boleh menerima keadaan ini kerana Nabi terima. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Allah memberi kekuatan kepada mereka dapat berpegang dengan kalimah tauhid. Ini kan satu kalimah yang sangat bernilai dalam jumlah ini. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Mana keadaan yang berlaku tadi memang berat sebelum. Kekasaran yang berlaku pada masa permulaan perjanjian itu memang teruk sangat. Tapi wa alzamahum kalimat at-taqwa. Allah memberi kekuatan pada mereka berpegang dengan kalimah tauhid. Sebab ini perintah Allah, sebab ini Rasulullah. Jadi mereka tengok saja keadaan. Abu Janda telah diseksa, lari minta Nabi selamatkan dia balik ke Madinah. Pun termasuk dalam perjanjian kena hantar kelik Mekah. Ini pun mereka boleh terima sebab alzamahum kalimat at-taqwa. Allah Ta'ala telah memberi kekuatan kepada para sahabat dan Nabi sendiri berpegang dengan kalimah takwa. Kalimah yang boleh menjagakan mereka, yang boleh menjagakan diri mereka untuk mengikuti wahyu Allah. Kalimah takwa ni kalimah yang boleh menjaga diri mereka untuk mengikuti wahyu Allah. Sebab ini perintah Allah. Teruskanlah berdamaian ini kerana ini perintah Allah daripada wahyu Allah. Wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Dan memang para sahabat itu merupakan ahaqqa biha, orang yang berhak dengan kalimah ini semasa dunia. Memang mereka ini golongan yang berhak mendapat kalimah tauhid ini semasa dunia. Wa ahliha, dan mereka memang ahli kalimah ini semasa di akhirat esok. Berhak dapat kalimah ini semasa dunia, dan mereka memang ahli kalimah ini di akhirat esok dan syurga. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Masalah timbul ialah Nabi mimpi. Tidakkah mimpi Nabi itu wahyu? Jadi kita boleh buat umrah, sedangkan Nabi kata dia mimpi, dia nampak kita pakai umrah lakau, mesti lakau tawaf Kaabah. Allah kata memang mimpi itu benar, memang wahyu pun. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Memang Allah menzahirkan kebenaran. Allah Ta'ala mengiyakan mimpi Nabi itu adalah wahyu yang benar. Iaitu la tadkhulunnal masjidal haram, kamu pasti akan masuk masjid haram, insya-Allah, bila Allah Ta'ala kenaki nanti, hal kada aminin, aman tenteram. Tidak dihalang untuk masuk. Dan kamu bila masuk, kamu boleh umrah dengan sempurna, hingga ada sebahagian kamu akan cukur kepala mereka, wa muqassir, ada yang menggunting rambut mereka. Dan mereka masuk tu hingga tubik luar pula, la takhafun, tidak pasal takut dan bimbang pun. Ini diperlihat kepada Nabi dalam mimpi. Tapi diperlihat kepada Nabi dalam mimpi, Allah Ta'ala tidak jelaskan tahun bila. Nabi saja buat keputusan tahun ni. Mimpi itu memang betul, tapi untuk tahun 7 Hijrah, bukan tahun 6 Hijrah. Tapi oleh kerana Nabi beritahu mimpi ini para sahabat, sahabat desak Nabi pergi pada tahun yang sama. Allah Ta'ala nak suruh masuk buat umrah, tapi bukan tahun ni, tahun 7. Tapi oleh kerana bila diberitahu pada sahabat bahawasanya Nabi mimpi gini, sahabat kata, ya Rasulullah, kita sudah lama tak masuk Mekah, apa salahnya kita pergi Mekah tahun ni buat umrah? Maka mereka pun pergi. Tapi ini pun hikmah Allah Ta'ala. Mereka pergi pada tahun ni pun bukan kerana tidak luar pada takdir, dalam takdir Allah. Allah Ta'ala jadikan takdir mereka pergi dengan tidak boleh buat umrah untuk menjadi perjanjian Hudaybiyah. Umrah memang tak boleh, tapi boleh hal lebih besar pada umrah ialah perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ni menyebabkan orang Mekah jadi masuk Islam. Jadi fa'alima ma lam ta'lam. Allah mengetahui perkara yang kamu tidak tahu.
Lalu kamu pergi juga lah pada tahun tu ke Mekah untuk umrah. Yang mana umrah tak boleh buat. Faja'ala min duni dzalika, Allah jadikan min dzalika, jadikan gantian daripada tak boleh buat umrah pada tahun tu fathan qariba, dapat kemenangan Fatah Khaybar. Umrah pada tahun tu tidak jadi masuk, tapi Allah ganti kepada kamu Fatah Khaybar. Lepas tu kamu akan masuk pula untuk buat umrah sunnahnya pada tahun seterusnya, pada tahun 7 Hijrah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu setelah berlaku Hudaybiyah, dan kata-kata Hudaybiyah ni sebenarnya satu sejarah memberi kesan besar kepada sahabat Nabi dan umat Islam. Betapa hebatnya manusia dapat ikut wahyu, dapat jaga tuntutan kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apabila dia tu tuntutan daripada wahyu Allah, kena ikut. Apabila dia merupakan sunnah Allah, kena ikut. Oleh kerana kalimah takwa ni ada dalam mereka, mereka dapat kejayaan. Dunia mereka dapat, lebih-lebih lagi akhirat. Di atas itulah Allah Ta'ala ada ayat sebagai penutup ni, targhib kepada ikut Allah dan Rasul. Setelah kamu tahu sejarah Hudaybiyah ni betapa pentingnya ikut Allah dan Rasul, maka kamu semua kena ikut Allah dan Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah memilih Rasulnya sebagai utusan dengan memberi kepada Rasul itu huda, yakni Quran, sebagai sumber hidayah. Wa dinil haq, dan penghayatan Al-Quran itu agama. Al-Quran apabila kita amalkan dia jadi din, jadi agama. Kalau tidak jadi tulisan, boleh didengar dan boleh dibaca, tapi apabila dihayati jadi pegangan dan jadi cara hidup, yang panggil din. Allah telah beri pada Nabi ini huda, yakni Quran, untuk didengari dan dihayati. Haman duduk dalam hati itu duduk dalam hati, haman duduk dalam anggota luar duduk dalam anggota luar. Itu panggil din. Jadi Allah telah pilih Rasul sebagai Rasul dengan diberi Al-Quran sebagai sumber hidayah. Apabila didengari Quran itu, maka manusia akan dapat amal. Maka bila amal Quran itu, jenis akidah duduk dalam hati, jenis sunnah duduk di luar. Maka ia dipanggil din. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Apabila huda itu dihayati, tujuannya agama yang mana teori duduk dalam Quran, penghayatan duduk di dalam dua kehidupan, liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, supaya agama ini bukan berdiam diri lah, supaya dizahirkan semua sekali, mengatasi semua pahaman-pahaman dan budaya-budaya lain yang dianuti oleh manusia yang masih tidak kenal agama sebenar. Tujuannya supaya agama yang berpunca pada wahyu Al-Quran dan penghayatan dalam kehidupan ini dibawa ke seluruh dunia, untuk supaya dihilangkan segala agama-agama lain, untuk supaya mereka selamat. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, supaya dizahirkan agama yang berasas pada Quran ini, mengatasi segala agama sini, pahaman-pahaman lain dan cara-cara hidup lain, semua sekali. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai saksi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu Rasul yang merupakan ikutan ni, Rasul yang merupakan ikutan ni, hebatnya Rasul kerana hebatnya pengikut dia. Hebatnya Rasulullah ni kerana Allah Ta'ala jadikan pengikut dia tu hebat, untuk dijadikan dalil dan bukti pada orang kafir. Nabi Muhammad SAW Rasulullah yang unggul, kerana umat yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat dia juga umat yang unggul. Hebatnya kumpulan itu mengikut hebatnya orang yang ikut kumpulan itu. Jadi hebatnya pemimpin mengikut rakyat yang duduk di bawah pemimpin. Jadi Muhammadur Rasulullah, Muhammad ini betul-betul Rasul Allah, Rasul yang terbaik, yang paling unggul, yang paling hebat, yang Allah pilih untuk akhir zaman. Dalil dianya walladzina ma'hu, sahabat-sahabat yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kufar, sangat keras tegas terhadap orang kafir. Sangat keras tegas terhadap orang kafir. Maknanya kalau dengan orang kafir keras lagi tegas, tidak tunduk sekali-kali. Tapi sesama dia wa ruhama'u bainahum, berkasih sayang, bertimbang rasa sesama mereka. Ini sifat sahabat. Orang kafir memang tegas, tapi sesama dia berkasih sayang, sanggup mati kerana sayang dia. Ini sifat sahabat. Dan alamat biasa dia dengan Allah Ta'ala, tarahum ruk'an sujada, kamu akan tengok dia banyak sujud, banyak rukuk. Sahabat Nabi ini orang banyak sujud, banyak rukuk, mana sentiasa jaga sembahyang mereka. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, dan ibadat mereka ni bukan untuk sesiapa, kerana mereka mencari kurniaan daripada Allah Ta'ala syurga, dan juga redha Allah Ta'ala yang merupakan pemberian paling hebat dalam syurga. Alamat zahir mereka, simahum fi wujuhihim min athari sujud,
Alamat ada pada muka-muka mereka kerana banyaknya sujud pada Allah Ta'ala. Alamat apa sini? Setengah ulama kata itu ada di dahi, tapi ini tidak tepat. Alamat adalah keadaan mereka taat pada hukum. Simahum fi wujuhim, alamat yang ada pada mereka itu taat pada Allah Ta'ala, pada hukum Allah Ta'ala ni ada pada muka mereka. Mereka akan ikut hukum Allah. Kerana hasil sujud mereka pada Allah, mereka sentiasa akan ikut hukum Allah. Ya, kamu boleh kenali mereka ini pada wajah mereka. Wajah mereka hanya ada pada mereka itu ikut perintah Allah. Mana akal fikir mereka, mata telinga mereka, mulut mereka merupakan orang taat pada Allah. Mana nak kenal seseorang itu orang ada hubungan dengan Allah, tengok fikiran dia macam mana, cakapan dia macam mana, mata dia macam mana. Cukup tengok muka mereka, kamu kenali dia adalah hamba Allah. Ini pun hasil ahli sujud kerana dia banyak sujud pada Allah. Gambaran ini zalika mathaluhum fit Taurat. Gambaran-gambaran seperti ini telah ditulis oleh Allah Ta'ala, mana telah diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat. Adapun bandingan sahabat Nabi dalam kitab Injil pula berbentuk lain, iaitu Kazari. Dalam kitab Injil sebut sahabat Nabi ini, sahabat Nabi dan Nabi dalam mengembangkan agama Islam tidak ubah seperti mana zani, tanam. Hum Kazari, bukan dahum sini. Hum Kazari, mereka itu Nabi dan para sahabat tak ubah seperti satu tanam. Akhraja syatahu, ia mengeluarkan tunah. Ia mengeluarkan tunah ni zaman Nabi duduk di Mekah sebelum hijrah. Fa'azarahu, lalu tunah itu mula membesar. Lalu tanaman itu telah membesarkan tunah dia menjadi lebih besar. Ini zaman Nabi hijrah sampai ke Nabi wafat. Fa'azarahu ni tunah yang asalnya mula timbul daripada biji, dia telah membesar. Fastawalagha, lalu menjadi lebih kukuh zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fastawa ala suqihi, zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Osman. Lalu dia dapat duduk teguh di atas batainya. Yu'jibu zuraq, menggembirakan bagi penanda itu. Liyaghidha bihumul kufar, menyebabkan kemarahan dengan sebab mereka ini berjuang akan golongan kafir. Ini berita yang Allah Ta'ala beritahu tentang Nabi Muhammad dan umat dia dalam kitab Injil. Wa'adallahu alladhina amanu. Orang kemudian hari yang bukan sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum. Allah janji kepada orang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka, maghfiratan wa ajran 'azima, keampunan dan pahala yang besar di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا